A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma dini wasadidni. Ya Allah, bantulah kami mengingatmu, bersyukur kepadamu dan memperbaiki ibadah kami ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Salam mahabbah diucapkan pada pagi Sabtu 15 Rabiul Akhir 1446 Hijrah bersamaan dengan 19 Oktober 2024. Semoga kita semua berkasih sayang sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sebab taufik, hidayah, inayah dan iradah Allah beserta limpahan kasih sayangnya atas takdir dan takdirnya dihimpunkan kita dalam halaqah ilmu bertajuk Akidah yang Sempurna. InsyaAllah bersama dengan Al-Fadil Ustaz Haji Sabran Jamil bin Abdul Razak dengan izin Allah atas jemputan yang berusaha barisan pihak pengurusan Pertubuhan Gemenur Iman di bawah pimpinan yang dikasihi Bunda Hajah Nur Akia binti Haji Matpiah. Tak dilupakan yang dialu-alukan para hadirin yang dirahmati Allah SWT sekalian. Diingatkan para hadirin menjaga butang atau ataupun button mic dan video di peranti masing-masing bagi memastikan kelangsungan kuliah kita berjalan dengan lancar dan sesi soal jawab akan dibuka selepas tamat syarahan Al-Fadil Ustaz yang dihormati. Baiklah, kita mulakan pengajian pagi ini dengan bacaan Ummul Quran pimpinan Al-Fadil Ustaz yang disegani lalu seterusnya mulakan halaqah ilmu kita pada pagi yang berbahagia ini. Falyatafaddal mashkura ya Al-Fadil Ustaz. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. Terima kasih pada saudari pengurusi majlis, barisan kepimpinan Gemenur Iman, seterusnya perempuan hajah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama dan selamanya kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpahan kurnia, inayah dan kasih sayangnya kita dapat sama-sama bertemu pada pagi yang berbahagia hari ini. Hari ini dah pun 19 Oktober bersamaan dengan 16 Rabiul Akhir 1446 Hijrah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dan memberkati pertemuan kita insya-Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ahli keluarga baginda dan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in. Dan doa berpanjangan buat umat Islam yang berada di Palestin, yang berada di Lubnan, yang berada di Sudan, di Yaman, di Xinjiang, di Myanmar. Agar Allah Subhanahu wa taala kurniakan kekuatan dan kemenangan. Dan kita juga berdoa dan memohon pada Allah Ta'ala agar kita juga dikurniakan kekuatan yang sama untuk sama-sama meningkatkan amalan. Lebih-lebih lagi, kita berada di bulan Rabiul Akhir. Lepas ni pula nak masuk Jamadil Awal, Jamadil Akhir, lepas tu Rejab. So, 2 bulan setengah lagi kita akan masuk bulan Rejab, 2 bulan lepas tu masuk Ramadan. Jadi, tambah campur, tolak, bahagi, darab, 4 bulan setengah lagi kita masuk Ramadan.
Kalau ikutkan Nabi Muhammad SAW, 6 bulan sebelum Ramadan, Nabi dah warm up. Maksudnya dah selalu berfikir-fikir macam manakah keadaan Ramadan. So maknanya kita pun dah boleh start warm up ataupun panaskan badan macam mana kita nak masuk Ramadan. Adab orang meminta, secara adabnya dia memang dah pun bersedia nak dapat benda yang diminta. Kita nak minta kerja, kita pergi interview, selalunya kita pun memang dah ready nak ambil kerja itu. Kita nak naik pangkat, selalunya kita memang dah pun pada posisi yang pandai buat kerja tu. Kita nak minta tender makan ke, nak buat tender longkang ke, kita pun sama juga, kita dah ready untuk menerima tender itu. Nah, samalah kita minta Ramadan, kita tanya balik, kita dah ready belum bila dapat Ramadan ni? Dengan ibadah kita. Kebanyakan kita ni, bila kita minta sesuatu pada Allah Ta'ala, kita tak sedia tempat untuk terima. Maksudnya apa? Tak sedia bekas. Kita nak pergi cedok air, tapi bekasnya tak ada. Tiba-tiba hujan, tak ada baldi. Dapat tak air? Dapat kat tangan je lah. Kita minta pada Allah murah rezeki. Tapi kita tak ada tempat nak tadah tu. Macam mana kita nak tadah air, tadah rezeki Allah Subhanahu Wa Taala? Tadah rezeki Allah Ta'ala dengan kita sediakan platform-platform untuk diletakkan rezeki tu. Kat mana? Pada orang lain lah. Contohnya kita ada mak di kampung. Kita belikanlah kereta ataupun motor ataupun penuhkan peti ais mak dengan makanan. Itu tempat tadah dia. Allah jadikan kita ni tempat masuk rezeki sampai kepada mak. Kita ada anak. Kita belikan anak kita keperluan-keperluan asas dia. Jadi itu tadah dia. Jadi maknanya rezeki masuk kat kita, tadahnya pada anak. Kita banyak mana pun rezeki, kita boleh makan roti canai sekeping je. Boleh makan 7 keping. Kenapa akak makan 7 keping roti canai? Akak kaya, jadi akak kena makan 7. Ish, macam boleh makan 7 keping roti canai. Kita kaya macam mana pun, kita boleh bawa kereta satu kereta je. Sebab kaya kita bawa 7 kereta. Pergi depan, patah balik jalan kaki. Ambil kereta Proton, pergi ke depan, patah balik. Bawa kereta Mercedes. Itu bukan kaya, itu gila dipanggil. Kita macam mana kaya pun, kita boleh tidur satu katil je. Boleh tak tidur 7 katil? Bentang katil banyak-banyak. Berguling-guling. Kenapa ni kak? Kaya. Itu bukan kaya kak, itu gila. Jadi maknanya, kita ni nak minta rezeki daripada Allah, kita kena tempat tadah dia. Tadah tu itu apa dia? Kita kena letakkan kita ini sebagai masuknya rezeki untuk orang lain. Itu tadah dia. Sebab kita punya rezeki, kita punya penggunaan ni ada limitasi, ada limitation, ada had dia. Macam tadi lah makan 1 pinggan je. Saya mungkin nasi kandar 3 pinggan, insya-Allah boleh makan lagi juga. Kalau kambing boleh kekah lagi lah. Ada orang tak boleh ikan kambing, gigi dah tak ada. Ustaz, saya tengok ustaz lawan dengan kambing tu. Geram je saya. Saya gigi dah tak ada. Kalau dah gigi tak ada, tak payahlah makan kambing. Kan tercabut gigi palsu tu. Kena makan ayam je. Yang tak lihat-lihat. Jadi maknanya, walau macam mana banyak pun, ada limitasi. Saya boleh ustaz kambing. Yang boleh makan kambing, bolehlah nanti kita pergi makan. Yang tak boleh makan kambing, tak apa, boleh juga makan. Kita makan nasi kita, tapi kita order ikan. Tapi maknanya, walau macam mana pun sekali kita ada kemampuan, kenikmatan, tapi dia ada limitasi. Jadi kita nak tambah nikmat, sebab tu dipanggil nikmat kita ni bertambah selari dengan tambahnya tanggungjawab kita pada masyarakat, tanggungjawab kita kepada anak, tanggungjawab kita pada suami, tanggungjawab kita pada mak ayah. Jadi Allah akan tambah rezeki itu sebab kita jadi pintu masuk kepada rezeki orang lain, kepada orang lain. Jadi samalah minta Ramadan. Akikah bakal baby ustaz. Alhamdulillah. Risau rasa. Ni macam-macam cerita tahun ni. Baik, manalah kita nak tahu nanti dapat baby baru. Alhamdulillah. InsyaAllah doakan bulan 2. Boleh je yang tak ada gigi masak kambing lama-lama dalam pressure cooker. Ya, itulah. Boleh juga pakai straw pun boleh. Kita blend sedut. Dia pun boleh makan kambing. Tak ada masalah. Pakai straw. Baik. Jadi itu hanyalah
lingan saja. Bukan cerita pasal kambing pun bukan, pasal gigi bubuh poliden pun bukan. Ya, kita nak cerita bab akidah, iaitu akidah ni adalah asas kepada Islamnya seseorang. Kita ada pokok kan? Ada pokok. Pokok ni mana penting? Daun ke, buah ke, ranting ke, dahan ke, batang ke, akar ke? Mana penting? Saya nak semua komen. Kalau kata akar, A. Kalau batang, B. Kalau buah, C. Kalau daun, D. Kalau ranting, F. A. A. Akar. Habis tu kalau ada akar tak ada batang, mati juga pokok. Kalau tak ada daun, mati juga pasal Kalau akar dia sihat, batang daun semua tu sihat, Ustaz. Betul. Ni memang orang mengaji lah. Ya, Gemenuk Iman ni memang orangnya mengaji belaka. Semua penting Ustaz, mula akar semua di atas. Betul. Nak tanam pokok, mestilah kena tahu tapak semayan yang betul, biji benih yang betul untuk menguatkan akar. Kalau akarnya tak kuat, tanahnya tanah gambus, kita tanam pokok durian musangking, terbaliklah pokok itu sebab tanah dia tak kuat, akarnya tak kuat mencengkam. Jadi maknanya sama jugalah pokok Islamnya seseorang itu, kita perlukan akar. Akar itu akidah, batang itu dan dahan-dahan itu syariah. Kemudian daun-daun dan buah-buahnya itu adalah akhlaknya, akhlak Islamiah. Kalau kita fokus pada akhlak tapi tak fokus pula kepada syariat, seperti pokok yang tak ada batang. Kalau kita fokus kepada daun dan buah saja, umpama orang yang tak pentingkan akidah dan syariah, baik akhlak, dengan kawan selalu belanja makan, dengan jiran-jiran selalu senyum-senyum, bagi hadiah tapi tak semayang, tak tutup aurat, akidahnya songsang. Jadi kita tak panggil orang yang muslim yang baik. Kalau semayangnya bagus, auratnya jaga, tapi dengan hubungan dengan manusia pula tak baik, suka sakiti jiran, suka jerit-jerit dalam rumah, korang ni menyusahkan. Kan? Kita jerit-jerit dalam rumah, kadang-kadang jiran dengar, ya Allah, dah menjerit dah. Saya harap semua jemaah Gemenuk Iman jangan jerit-jerit, nanti jiran tahu. Maknanya hubungan dengan jiran tu perlu dijaga. Itu maknanya kalau tak jaga akhlak, maknanya pokok tak ada daun dan buah. Tapi yang paling penting sekali, kata Syekh Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya Al-Wajiz, cerita dah pasal usul fiqh. Asas kepada agama seseorang itu adalah akidahnya. Akidah kita kena mantap. Akidah kena mantap dan betul. Akarnya kena kuat. Baik. Dalam Islam ni dia ada akidah 1, syariah 2, akhlak Islamiah 3. Maksudnya 3 itulah baru membentuk komponen Islam yang kuat. Kalau tidak, tempang. Tapi yang paling penting, akidah dulu kena betul. Syariat, kalau kita kuat semayang, akidah songsang, rosak. Kalau akhlak baik, akidah songsang, rosak. Kalau akidah betul, tapi ibadah dan akhlak yang teruk, dia tetap akan ke syurga. Yang disebutkan oleh Nabi SAW, orang yang ada iman sebesar zarah dalam hatinya, tetap akan diletakkan dalam syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iman sebesar zarah itu tetap layak ke syurga. Sebesar zarah. Jadi kita nak jadi orang yang ada iman. Kita tak nak iman sebesar zarah, kita nak iman yang meliputi segala-galanya. Baik, itu poin yang sebagai mukadimah. Baik, soalannya, apakah kita perlu memiliki akidah yang benar, yang betul, yang mantap? Jawapannya ya. Sebab akidah ni adalah asas kepada ibadah, asas kepada akhlak Islamiah. Kalau kita tidak memiliki akidah yang betul, ya, nanti kita akan mungkin jadi Syiah ke, mungkin kita jadi agama Hindu ke, mungkin kita jadi agama Kristian. Kita tak nak jadi, waliyadzubillah, tak nak jadi begitu. Sebab tu kita perlukan akidah yang benar. Baik. Cuma bila kita faham bab akidah yang benar, ya, kita tahu baru-baru ni ramai ataupun berlaku sedikit dipanggil isu lah dalam media kita, dalam negara, isu akidah orang Malaysia ni, akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah iaitu Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Dan berlaku satu dipanggil an eye opener, pembuka mata
ataupun it's a wake up call untuk bangun daripada tidur. Selama hari ni kita tak tahu pun Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah tu kita. Kita hanya tahu kita je. Kita tak tahu nama dia. Sebenarnya apa yang kita fahami selama hari ni itulah pegangan Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Kerana ada orang lain yang pegang pendapat yang lain. Dan macam inilah, bila kita pegang pendapat itu, yang paling penting adalah apa yang dipegang. Nama itu tidak menjadi satu perbahasan pun, nama itu tak ada masalah. Yang penting apa yang kita pegang itu penting. Dan dalam tu, list dia ataupun isi dia. Yang kita pegang isi itulah yang difahami oleh Imam Asy'ariyah dan juga Al-Maturidi. Imam Asy'ari dan Al-Maturidi ni lah. Pengikut dia Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah. Tapi imam tu Asy'ari dan Al-Maturidi, mereka bukan buat benda baru. Ni kena faham betul-betul. Mereka bukan buat benda baru. Mereka telah mengambil apa yang difahami daripada Rasulullah SAW dan para sahabat. Maka mereka susun cantik-cantik dan akhirnya bagi tahu dekat kita dan pengikut-pengikutnya macam ni yang Nabi bagi tahu. Dan happen to be yang buat itu nama dia adalah Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Maka sampailah sekarang kita kata kita Asy'ariyah Al-Maturidiyah sebab merujuk kepada orang yang menemui yang mengumpulkan cara akidah ataupun bentuk akidah yang difahami oleh Rasulullah SAW. Ustaz guna tajuk kita apa tajuknya? Saya gunakan apa artinya saya menganut Islam. Tajuk kita hari ini iaitu saya mestilah Muslim di sudut akidah. Itu dia punya mukadimah lah. Mesti Islam dari sudut akidahnya. Baik. Dan daripada situlah maka berlakunya susunan pelajaran, antaranya adalah pengajian sifat 20 yang kita belajar sejak daripada sekolah rendah sampailah kita berada di peringkat universiti. Dan itu juga bukan benda baru. Ramai orang rasa, itu benda baru. Tidak, dia bukan benda baru. Kita tidak kisah pada nama dia, tetapi yang paling penting apa yang dipelajari. Zaman Nabi Muhammad SAW bukan pengajian sifat 20 je, tak ada. Semua pengajian pun tak ada. Ilmu hadis tak ada, ilmu mustalah hadis tak ada, ilmu usuluddin tak ada, ilmu tafsir tak ada. Tak ada. Sebab apa? Sebab Nabi SAW adalah source of information, source of knowledge, sumber ilmu agama Islam datang daripada Nabi SAW. Jadi ulama' yang cerdik pandai ni maka dia buatlah pecahan-pecahan. Ada yang pakar dalam bidang hadis, maka jadilah ulama' hadis. Ada yang pakar dalam usuluddin, dia buatlah usuluddin. Ada yang pakar akidah, dia buatlah akidah. Ini adalah wasilah. Apa maksud wasilah? Wasilah ni cara, jalan. Untuk apa? Untuk capai kepada objektif. Apa objektif dia? Untuk jadi seorang Muslim yang terbaik lah. Itu dipanggil wasilah. Wasilah ni jalan. Tariqah. Dalam bahasa Melayu, tarikat. Dalam bahasa Arab, tariqah. Tariqah tu apa? Jalan. Jalan tu apa? Cara nak sampai apa? Sampai objektif. Apa objektif dia? Menjadi hamba Allah yang taat. Menjadi hamba Allah yang baik. Menjadi khalifah yang baik. Itu objektif dia. Kenal Allah Ta'ala. Untuk kenal Allah Ta'ala ni benda mandatori. Antara tugas menjadi hamba kepada Allah Ta'ala adalah kenal Allah. Kenal Allah ni kita mesti kena guna acuan dia. Faham Kenal Allah kita kena guna acuan. Acuan banyak tak nak kenal Tuhan dekat dunia ni? Banyak. Ada acuan Hindu, ada acuan Kristian, ada acuan Sikhism, ada acuan musyrikin, iaitu kenal Tuhan dengan nampak pokok, nampak busut. Ini Tuhan. Itu cara dia kenal Tuhan. Kalau agama Hindu, dia kata Tuhan tu maha berkuasa. Maka Tuhan tu maha berkuasa, jadi Tuhan boleh jadi tikus, boleh jadi burung, boleh jadi mengkarung. Sebab dia kata itulah berkuasa. Berkuasa daripada pandangan orang agama Hindu. Tuhan boleh jadi apa-apa saja. Adakah itu yang dimaksudkan Tuhan itu maha berkuasa? Bagi orang Islam, ulama' bahas, kalau macam tu maha berkuasa, nanti bahaya. Nanti orang Islam fikir macam Hindu pula. So dia letakkan satu bentuk pemikiran, dia buat satu bentuk, satu bekas. Agar kita nak berfikir tentang Allah Ta'ala, maka kita kena ada bekas dia ataupun acuan yang diambil daripada Rasulullah SAW. Lalu kita kena bahas tentang Allah ikut acuan yang betul. Itulah dia. Ada orang dia kata, Ustaz, saya tak nak mengaji sifat 20 ni sebab zaman Nabi tak ada.
Sifat 20 ni adalah apa yang diambil daripada acuan pemikiran Nabi SAW. Itulah acuan dia. Ya, acuan. Itu yang mengaji Allah itu wujud itu tidak pula bertempat, Allah itu bersifat qidam, tiada permulaan, dan bersifat baqa, tidak ada pengakhiran. Kemudian mukhalafatuhu lil hawadithi, Allah Ta'ala bercanggah dengan makhluk. Ini semua formula. Formula ini dipanggil wasilah untuk sampai kepada objektif kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qiyamuhu binafsihi, Allah Ta'ala wujud, tidak memerlukan makhluk. Manakala kita wujud, ada sebab dan ada kerana. Kita ni kerana dan dikeranakan. Kita hidup, ada mission, dan akhirnya kita mati. Sebab kita dah create another mission. Kita hidup sebab mak ayah kita kahwin, maka dapatlah kita. Kemudian kita pun berkahwin, dapat anak. Disebabkan anak dah boleh meneruskan legasi, maka Allah matikan kita. Kita ini hidup ada motif. Ada tujuan. Allah Ta'ala wujud, tidak ada dipanggil tanggungjawab untuk menciptakan manusia. Penciptaan kita ini, penciptaan alam ini bukan kewajipan bagi Allah. Nah, kalau kita kata Allah wajib ciptakan manusia, maka itu dah jadi sifat makhluk. Ya, love the word mission. Yes, kita ada wasilah, kita ada objektif. Yes, so that's how it goes lah. Maksudnya kita fokus pada ways untuk dapatkan maksudnya. Baik. Jadi subhanallah, ada maksudnya kalau kita, dia sebenarnya 13 sifat saja. Lagi 7 itu sifat processing. Contohnya melihat dan sang pelihat, mendengar dan sang pendengar, berkuasa sang penguasa. Ulama bahas cukup lihat, ulama bahas cukup detail, sebab tak semua yang melihat itu sebagai sang pelihat. Tak semua yang mendengar itu dia perlu mendengar. Contohnya, kita mungkin dekat satu laut ataupun kita dekat swimming pool. Ada budak lemas. Kita yang nampak tu kita tolong. Jadi kita pun terjun, kita selamatkan budak tu. Ada tak penjaga? Ada. Tapi penjaga buat apa? Penjaga sedang main handphone. Dia patutnya dia melihat tapi dia tak melihat. Dia patutnya pergi tolong tapi dia tak tolong. Kita tak sepatutnya melihat. Sebab kita sibuk dengan anak kita tapi tengok anak orang lain lemah. Jadi kita pergi tolong. Kita pergi lihat. Nampak? Kita melihat tapi kita bukan sepatutnya jadi pemerhati. Kita tolong sedangkan kita tidak berkuasa untuk tolong. Sedangkan yang berkuasa tadi, yang sang pemerhati, dia patut memerhati dan dia patut tolong tapi dia main handphone. Jadi maksudnya sifat kepada Allah Ta'ala itu ulama bahas. Memiliki sifat dan memiliki empunya sifat ini mesti datang dua-dua bersama. Itulah bagaimana ulama bahas cukup detail dan sangat bagus untuk dijadikan sebagai syllabus refresher untuk jadikan kita manusia yang semakin hari semakin kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada kata-kata yang lebih indah melainkan kita bercakap tentang sang penguasa. Itu ulama-ulama jenis. Tidak ada kata-kata yang cukup indah melainkan perbahasan kita adalah berkisar tentang menyebut tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang lain itu jadi secondary, jadi tertiary, jadi tak berapa nak penting kalau kita memiliki perbahasan tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab itulah main objektif dia, main purpose. Kalau kita bincang dalam sebuah masyarakat, dalam satu meeting, kita hanya bincang hanya technical issue, kita pun come on lah, ini technical issue, siapa nak bawa sandwich pergi kelas, you boleh decide kat tempat lain. Kita nak cerita macam mana event tu nanti nak dilangsungkan. Kalau sekadar bawa roti, kita tak nak cerita siapa nak bawa roti daripada rumah hajah pergi ke tempat event, sebab ramai orang boleh bawa. Kita nak cerita macam mana event. So maksudnya macam tu, discussion yang paling hebat, perbincangan yang paling hebat adalah bila bercerita tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini ulama bahas cukup cantik dan cukup indah bila mana kita bercakap tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang kita ada small dreams, kita create our own small dreams. Yang mana impian yang kita cipta itu kadang-kadang menjadi penghalang kepada menyampaikan kita maksud kepada kejayaan yang sebenar, iaitu mencapai kejayaan di sisi Allah Ta'ala. Kita cipta, contohnya lah, saya dalam dunia sales, saya terlibat dalam syariah training untuk ejen-ejen takaful di peringkat National Takaful Association. Jadi bila saya train ejen-ejen, ada yang MDRT, ada yang group jadi MDA, $1 million agency,
million dollar round table. Bila mereka set up dia punya target, ya memanglah kita nak set target, nak capai target. Tapi targetnya 1 juta dapat 900,000. Sedih lah kan, sedih. Tapi bila kita buat postmortem, tak perlu kisahkan bulan lepas yang tak capai 1 juta. Ya, sebab dah pun lepas. Orang beriman ni, dia tak perlu mengeluh pada masa yang silam. Dia tak perlu benci dengan keadaan sekarang dan dia tak perlu cemas untuk menghadapi masa depan. Ya, itu orang beriman, dia tak boleh ada macam tu. Dia hanya perlu ambil dan terima dan move on, terima itu sebagai takdir baik daripada Allah Ta'ala. Ada orang dia tak boleh move on. Dia kata, Ustaz, Allah tahun lepas saya punya sales 1 juta je. Saya target, tahun lepas saya target 900,000 je. Saya target 1 juta. Dia sebut dalam keadaan penuh dengan keluh kesah. Saya kata 900,000 tu tak banyak ke? Banyaklah Ustaz. Tapi saya target 1 juta. Nampak? Manusia letakkan sendiri targetnya, lalu dia bersedih. Menafikan apa yang Allah Ta'ala takdirkan target dia, iaitu dia dapat 900,000 lalu dia bersedih. Dia bersedih dengan takdir yang Allah tentukan, ataupun dia bersedih dengan dia sendiri yang letak target sendiri, lepas tu tak capai, lalu dia menafikan hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi maknanya kita boleh ada impian, tapi once tak achieve, kita kena yakin Allah Ta'ala yang empunya takdir. Ya, di sisi manusia, kita hanya mampu mentadbir. Kadang-kadang tadbir kita selari dengan takdir Allah. Bila tadbir ini maksudnya pemikiran kita selari dengan kehendak Allah, kita suka dan syukur. Dan ada kalanya berlaku sebaliknya, tadbir kita, impian kita tak sama dengan apa yang Allah takdirkan, maka kita kena 2 kali syukur. Sebab apa? Sebab di saat itu Allah nak yang lebih baik, walaupun yang kita hadap itu kurang daripada apa yang kita faham. Kita selalunya kena bersangka baik. Orang beriman memiliki akidah yang mantap, yang sempurna. Dia boleh berdamai dengan takdir. Dia boleh terima apa sahaja yang Allah Ta'ala kurniakan sebagai benda yang baik. Kalau contohlah, kalau kita boleh buat analogi, perbandingan. Kalau kita dalam penjara, warden suruh berlari, warden suruh angkat berat, warden catu makanan. Jangan makan nasi je, makan carrot je. Makan ayam, jangan makan kulit je. Kita akan rasa stres sebab kita dalam penjara kena berlari, kena angkat besi pula. Lepas tu makan pun dah macam ni, macam tentera. Jadi kita tak akan hadapi apa yang kita buat itu dengan tenang, dah bahkan kita rasa stres. Tetapi kalau kita lakukan itu semua, exactly the same. Berlarilah, angkat besilah, makan dengan catuan di pusat latihan kesihatan, gymnasium, yang mana di dalam pantauan coach. Coach tu pula sado pula, handsome pula kan. Jadi kita pun akan buat dengan apa? Coach, bila nak lari lagi coach? Coach, bila nak angkat besi lagi coach? Coach, memang kita jangan makan kulit ayam Kita akan buat benda tu dengan hati yang terbuka. Beza tak? Beza dengan orang yang dalam penjara, bila warden kata jangan makan kulit ayam, makan isi je. Dengan coach yang cakap, kulit ayam jangan makan kah Kalau makan tu kan gemuk. Betul lah coach, saya gemuk. Dia boleh akui pula dia gemuk. Kalau warden penjaga cakap, awak ni dah lah gemuk, makan kuat. Aku tumbuk juga warden ni. Kita marah warden tu. Padahal kalau coach yang handsome cakap, akak, kalau makan ni kan gemuk tau. Akak, aku tengok dia. Yelah coach saya gemuk kan. Bolehlah dia terima dia gemuk. Sebab coach yang cakap. Jadi subhanallah, kebanyakan yang berlaku dalam hidup kita, ianya bertitik tolak macam mana kita terima ia berlaku dalam minda. Ya, apa sahaja yang kita terima, kita kena pandang. Sebab tu Allah Ta'ala yang Nabi sebut, sesungguhnya Allah Ta'ala ini mengikut sangkaan hamba-Nya. Aku ni ikut sangkaan hamba-Ku. Kalau dia sangka baik dengan aku akan buka pintu kebaikan sebanyak-banyaknya. Tapi kalau dia sangka aku buruk, get ready. Aku sempit-sempitkan rezeki dia. Sebenarnya kita yang sedang salah memilih set pemikiran. Kalau kita fikir untuk cari nikmat, maka kita akan nampak banyak lagi nikmat, banyak lagi nikmat, banyak lagi nikmat. Tapi kalau kita pilih untuk memikirkan musibah, masalah, musibah, masalah, musibah dan masalah, kita akan jumpa masalah lagi, masalah lagi, masalah lagi. Itu akidah Muslim yang sempurna. Baik. Berkata Ustaz Fathi Yakan dalam kitabnya Kenapa Aku Mesti Menjadi Orang Islam. Seorang mukmin, seorang Muslim harus dan wajib memiliki akidah yang benar. Yang pertama,
mestilah mengetahui bahawa pencipta alam ini adalah Tuhan yang maha bijaksana lagi berkuasa, maha mengetahui, serta tidak memerlukan pertolongan daripada sesiapa pun jua. Pertama sekali yang perlu kita faham dan memiliki adalah keyakinan dan pengetahuan bahawasanya alam ini dipunyai oleh Tuhan yang maha bijaksana, yang maha perkasa, yang maha mengetahui, yang tidak memerlukan sesiapa pun untuk dia mentadbirnya. Allah Subhanahu Wa Taala maha perkasa, maha mengetahui, maha berdiri dengan sendirinya qiyamuhu binafsi dan tak perlukan kepada yang lain. Sebagaimana firman Allah Taala difirmankan dalam surah Anbiya ayat ke-22, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, surah Anbiya ayat ke-22, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Sekiranya ada di langit dan di bumi itu Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah kedua-dua itu telah rosak binasa, maka Maha Suci Allah yang empunya aras daripada apa yang mereka sifatkan. Jadi maknanya betul lah, kalaulah dalam bumi ini ada dua nahoda. Kalau kapal ada dua nahoda, rosak kapal tenggelam. Sebab tu dalam kekeluargaan ya, kita kena appreciate bidang ataupun portfolio masing-masing. Dalam sebuah keluarga, siapa nahoda? Suami. Jadi maknanya tugas isteri bukan overtake suami. Awak ni slow, biar saja yang memandu. Jangan. Awak ni lembab lah. Api ni pun tak boleh. Jangan. Kita tolong dia, pandu dia. Kita jadi co-driver. Jangan kita driver. Nanti kita defeat the purpose. Kita hilangkan purpose dia sebagai suami. Kita support dia. Abang, I support you. Okay, macam ni. So kita support dia. Sebab dia decision maker. Dia kena buat keputusan pasal dia suami. Itu sepatutnya berlaku lah. Tapi ada juga berlaku, awak ni susah sangat. Asal pegang steering dia tidur. Awak duduk tepi, biar saya drive. Tu yang isteri drive tu. Jangan gitu. Abang, awak drive. Saya duduk sebelah awak, saya nyanyi lagu Saloma. Awak duduk diam. Barulah suami tu tak tidur pasal isteri tu nyanyi lagu guguh langit, gelap nak hujan. Allah. Rasa sedap sangat. Lagu tidur merdu. Kalau sedap tak apalah ya. Ataupun kita pergi picit bahu, abang, awak drive. Tak apa, saya picit awak. Awak steady, jangan tidur. Saya boleh drive, tapi apa artinya saya drive, awak tidur kat sebelah? Tak nak. Awak drive, saya tolong awak. Nanti kan sampai kampung awak tidur, saya pula yang sembang. Itu tugas saya. Tugas saya sembang. Tugas awak lepas drive awak tidur. Lepas tu nak balik awak jangan tidur pula sebab awak kena drive. Macam itulah maknanya fungsi dan tugas itu jelas. Dan begitulah alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kalaulah ada dua Tuhan, tiga Tuhan, empat Tuhan, itu yang dalam agama Hindu. Saya minta maaf lah kalau dia record, mungkin ada orang Hinduism yang dengar lah cerita ni. Tapi dalam konteks dalam agama Hindu, dia percaya bahawa sebenarnya Tuhannya berkahwin. Tuhannya ada anak. Tuhannya ada marah-marah. Tuhannya bunuh anak. Ini dalam agama Hindu. Ada satu sekali tu masa saya jadi pensyarah di UiTM Shah Alam, di Intex. Jadi saya bagi task kepada student-student yang bukan Islam. Memanglah saya mengajar subjek tu, subjek ethics, concept of God. Student saya tu student bukan Islam. Ada Cina, ada India, ada Sikh, ada Kristian, ada Iban, ada Kadazan. Jadi saya seorang dari Islam. Jadi saya nak explain pasal agama Hindu, ada budak Hindu. Saya nak explain pasal Kristian, ada orang Kristian. Jadi saya kata macam ni, Ustaz, I'm giving you, saya bagi awak task untuk explain your own God. Jadi saya suruhlah budak Hindu, budak India ni cerita pasal Hinduism. Yang mana budak ni dia kena cerita lah. Walaupun dia tak berapa nak faham konsep agama dia. Jadi dia kena cerita jugalah. Jadi dia buat presentation. Tuhan dalam agama Hindu ni banyak, dia kata. Tuhan boleh jadi satu, Tuhan boleh jadi banyak. Tuhan boleh jadi orang, Tuhan boleh jadi tikus. Jadi dalam satu cerita dia kata Tuhan,
ada Tuhan gajah, dia kata. Ada Tuhan gajah. Lepas tu dia ceritalah macam mana asal usul Tuhan gajah. Dia cerita asal usul Tuhan gajah. Saya pun termenung. Ya Allah, dia macam. Sambil dia cerita, dia pun tergelak. Saya kata, dah budak ni kenapa? Sebab, sir, this is the first time ever I heard about this story. So I need to tell all of you. Dia kata, inilah cerita, inilah pertama sekali saya tahu pasal Tuhan saya. Saya kena cerita kat semua orang. Apa cerita dia? Tuhan gajah ni, asal-asalnya adalah anak kepada dua Tuhan, yang laki dan perempuan. Iaitu Tuhan ayah dan Tuhan ibu ni dia kahwin, dia dapat anak. Anak tu cantik dan comel sangat. Jadi bila bapa tu pergi kerja, Tuhan emak main dengan Tuhan anak. Main-main, alah sayang-sayang. Lepas tu dia termain-main, kepala dia terpatah. Patah kepala. Jadi mak ni tadi takut Tuhan bapa marah, maka mak ni tadi ambil kepala anak gajah letak dekat anak dia. Lalu bapa Tuhan ni balik tengok, anak aku belalai panjang. Akhirnya dia anggaplah anak dia kepala gajah. Maksudnya Tuhan bapa kena tipu. Tuhan mak bunuh anak. Anak tu dah mati, Tuhan bapa tak tahu. Itulah jadi Tuhan kepala gajah. Jadi saya pun sambil dia cerita, dia terkekek-kekek tergelak. Please respect your own story. Dia kata, sir, saya pun tak boleh. Saya baru tahu cerita ni. Saya kena gelak. Saya pun diamlah. Kan? Tapi barulah saya tahu Tuhan cerita-cerita agama-agama lain betapa rapuhnya. Cerita maklumat tu dapat hanya daripada apa yang tok nenek moyang mereka cerita pasal Tuhan. Barulah saya nampak betapa syukurnya kita sebagai seorang Islam. Kerana kita memiliki dipanggil sumber-sumber agama yang orang-orang selain Islam dia tak akan boleh hargai macam mana kita hargai Quran dan hadis Nabi SAW. Sebab mereka tak ada benda tu. Mereka tak pernah didedahkan disiplin agama sedisiplinnya orang Islam. Mereka tak ada pengajian tentang Tuhan, mereka tak ada pengajian tentang cara nak hidup secara beragama, mereka tak ada. Mereka hanya ada budaya sahaja. Jangan buat macam ni nanti tok bising. Jangan buat macam ni nanti ayah marah. Itu sahaja. Jadi dia tak boleh appreciate hidup beragama macam orang Melayu, orang Islam kita menghargainya. Ada pantang larang, ada adab. Itu semua datang daripada sumber agama yang sangat indah. Boleh nak? Jadi maknanya bila sebut tentang konsep ketuhanan dalam agama tu tadi, bila saya ceramah tu, diorang tenganga lah. Dia tenganga sebab mereka tak pernah didengar, tak pernah disebut tentang konsep ketuhanan secara ilmiah macam mana orang Islam bicara sifat 20. Jadi dia tenganga. Dan alhamdulillah ada 4-5 orang yang akhirnya menyatakan diri sedia nak masuk Islam lepas tu. Syukur pada Allah Ta'ala lah. Tapi dia tak boleh buat war-war lah. War-war buat begitu kat semua orang dia Islam, tak boleh. Sebab dia dalam sponsorship dan dia ada bond kan. Dia bila pergi UK baru dia masuk Islam. Daripada dia sahaja, dia dah Islamkan 60 orang dah kat UK. Jadi saya rasa alhamdulillah lah, aku ni tak adalah baik sangat, adalah seorang masuk Islam. Daripada dia dah 60 orang masuk Islam, syukur alhamdulillah. Kan kata Nabi SAW, kalaulah ada seorang manusia yang kenal Islam sebab kita, lebih baik daripada unta merah. Lebih baik daripada 100 ekor unta merah ke seekor unta merah, tak ingat lah. Tapi begitulah dalam hidup kita ni, biar kita ada target sebelum aku padam, sebelum kita meninggal, ada seorang yang bukan Islam, kita dah approach. Satu pun jadilah, satu je. Siapa Ustaz? Saya ni jiran-jiran semua Melayu. Tak ada orang bukan Islam. Dan kalau macam tu, pergilah join mana-mana badan yang buat pergi ground dakwah tu, street dakwah, bagi flyers. Barulah kita kerja secara berjamaah, buka booth dekat bawah masjid, bawah LRT tu, bagi flyers tentang Islam. Okey, kalau kita pandai kecek Kelantan, cakap kecek Kelantan je. Dia mau kenal Islam tak? Kita kecek Kelantan. Kalau kita cakap, kalau orang Negeri Sembilan, cakap Negeri Sembilan. Boleh je, tak ada masalah. Masya Allah. Baik, silakan Kak Rosmah. Baik. Sambung, satu. Yang kedua. Saya mestilah beriman kepada Tuhan yang Maha Mulia, tidaklah mencipta segala kejadian alam secara sia-sia tanpa apa-apa tujuan. Maknanya, yang kedua, akidah mesti sempurna dengan apa? Dengan menghargai setiap ciptaan Allah, yang Allah tak akan ciptakan sesuatu itu dengan sia-sia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Suratul Mu'minun ayat ke-115 dengan 16, iaitu yang berbunyi,
Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Maka apakah kamu kira bahawa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main? Baik, ambil. Dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan pada kami? Maka Allah Maha Tinggi, Allah Raja yang sebenar, tidak ada Tuhan selain Dia, Tuhan yang punya arasy yang mulia. Allah tanya kita, adakah kamu rasa kamu diciptakan main-main? Kita ni tuan-tuan perempuan sekalian, kita ni dicipta sebagai makhluk yang paling bongsu. Allah Ta'ala ciptakan alam sakrawala, Allah cipta matahari, cipta bulan, cipta bumi, cipta air, cipta binatang, cipta pokok, cipta semua. Lepas tu baru manusia diciptakan. Kita ni adalah ciptaan paling bongsu, paling last. Kalau dalam sebuah majlis, yang datang last kali siapa? Yang datang last kali kalau dalam majlis kahwin ni, pengantin. Pengantin datang. Tuan-tuan, minta semua diam, pengantin nak sampai. Pengantin sampai je, diumumkan ketibaan pengantin kita yang diraikan, yang berbahagia. Sebutlah kan. Lepas tu apa? Pengantin akan berselawat. Pengantin orang akan selawat. Allahumma salli wa sallim wa addim wa an'im wa tafaddal wa barik. Ingat tak? Kalau tak ingat, bolehlah siapa-siapa yang single boleh naik pengalaman balik. boleh cari pengalaman. Tak ada masalah. Saya sebab pengalaman tu masih panas lagi, jadi saya pun teringatlah jenazah itu. Jadi sampai itu pun orang berselawat. Yang datang akhir selalunya yang diraikan. Kita ni adalah makhluk yang paling bongsu. Allah Ta'ala siapkan semua. Nah, wahai manusia, engkau jadi khalifah. Kita ni khalifah. So, bila kita khalifah, jadi kena buat apa? Please behave like one. Maksudnya kita kena berakhlak sebagai khalifah lah. Maknanya gitulah. Pengantin atas stage ni, kita tahulah perangai anak kita tu. Dia memang pengotor kan. Kadang-kadang bulu hidung tak potong. Dia atas pentas dia cubit bulu hidung dia. Psst, tangan. Kenapa mak? Tangan tu bulu hidung. Kita akan marah anak. Kau pengen main bulu hidung sama. Mak sepak kau kan. Duduk dan diam. Kita akan marah anak. So please behave like pengantin. Tolonglah pengantin. Kasut hitam tiba-tiba pakai stokin sekolah. Stokin putih. Ya Allah, teruknya lah anak aku. Kenapa dia pakai stokin putih? Stokin sekolah dia pakai. Nampak? Maksudnya apa? Anak tu tak prepare jadi pengantin lah. Ataupun dia tak prepare atas stage tu. Ataupun salahkan mak andam. Kenapa mak andam tak pergi tegur stokin anak lelaki saya warna putih? Malulah dengan besan. Kenapa anak pakai stokin putih? Kasut hitam. Maknanya apa? Maknanya kita nak pengantin atas pentas, ikut title-nya lah. Dia kena make up tak? Betul lah make up. Ada tak pengantin atas pentas, pengantin perempuan, pakai baju baru keluar dapur? Ada tak? Kenapa dia pakai apron ni? Tak ada. Dia tak akan buat macam tu. Sebab apa? Sebab dia jadi permaisuri. Ada soalan ke? Tak ada Jadi maknanya secara asasnya, bila kita menjadi manusia yang Allah Ta'ala jemput hadir ke bumi, maka jangan lupa kepada Allah Ta'ala yang hadirkan kita. Ya, kita diangkat jadi raja ni. Lalu kita lupa pula istiadat pertabalan yang mengangkat kita jadi raja. Siapa yang melaksanakan, yang telah menambalkan kita jadi raja? Allah Ta'ala. Aku jadikan kamu khalifah. Jadi sebab itulah tuan-tuan perempuan, Allah Ta'ala tak jadikan setiap apa yang di bumi ini sebagai sesuatu yang sia-sia. Kita sebagai khalifah, kita kena mentadbir alam ini sebaik mungkin. Dan yang berikutnya, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Ustaz Fatih Yakan dalam kitabnya Madza Ya'ni, orang yang beriman itu akidahnya mestilah yakin bahawasanya Rasul-Rasul telah diutuskan kepada manusia untuk mengajar kembali, mengenalkan manusia kembali kepada siapakah pencipta alam ini. Mengenalkan kembali matlamat kejadian mereka.
Ya, kita kena yakin dan kita kena beriman bahawasanya ada 125,000 para nabi dan kita wajib imani sebanyak 25 orang rasul yang di dalam Quran, dan kita kena yakin sungguh-sungguh adanya kitab Quran, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat, dan kita yakin sungguh-sungguh adanya kitab Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala pada Nabi Muhammad SAW untuk memandu kita kembali kenal siapa pencipta. Sebab hidup kita ni kadang-kadang ada diversion. Kita divert, kita detour, kita lari matlamat ataupun tertidur atau terlupa matlamat kita untuk kembali kepada Allah. Kita ada matlamat akhirat iaitu nak selamat ke syurga. Tapi along the way kadang-kadang kita ada impian kecil-kecil kita, nak ada rumah, nak ada kereta, nak ada sebidang tanah, nak ada duit banyak sikit. Jadi impian-impian kecil ni boleh jadi penghalang kepada pandangan kita untuk tengok yang belakang. Sebab kita ada small goals, small dreams. Kita terlupa yang belakang tu ada impian yang jauh. Ya. Yeah? Jadi sebab itulah dalam hidup kita ni kita kena selalu tengok, okey, matlamat jauh. Tengok balik matlamat dekat. Tengok balik, ada matlamat jauh. So kita kena fokus matlamat kita kembali ke akhirat, ke kampung kita dengan selamat. Jangan kita detour ataupun jangan kita hilang pedoman dengan hanya sedikit habuan keduniaan. Dunia ni bersifat hancur. Kullu man 'alaiha fan. Semua di atas muka bumi ni akan hancur. Yang kekal hanyalah Allah. Kalau ianya bersifat hancur, jadi tak perlu kita spend so much time, gunakan terlalu banyak masa hanya untuk mengejar benda yang bersifat hancur. Ya tak? Ambil, hargai, hancur, lepas. Ambil, hargai, tak ada, lepas. Kita diajar untuk melepaskan. Termasuklah nafas. Apa jadi kalau kita lepas? Baru boleh jalan. Tapi kalau kita tarik nafas, tak lepas. Apa jadi? Mati. Sesuatu yang kita pegang lama-lama, nafas ni, maka dia akan mati. Dunia yang kita simpan lama-lama, kita akan rosak. So dunia kita diajar untuk ambil, lepas. Ambil, lepas. Ambil, lepas. Bukan ambil, simpan. Ambil, simpan. Ambil, simpan. Lama-lama berat. Kereta pun berat. Baju yang, siapa sini ada baju lebih 6 bulan yang tak pakai? Baju-baju yang lebih 6 bulan tak pakai, simpan, lipat elok, pergi cari mana recycle, hantar. 6 bulan je baju. Kalau baju tu 6 bulan tak berpakai, jawapannya apa? Jawapannya tak payah pakai lah. Jawapan dia memang tak payah pakai. 6 bulan tu macam dekat sangat Ustaz. Bagilah setahun. Bolehlah. Cari baju yang setahun tak pakai. Kumpul. Tapi kalau dah tak pakai, baju ni tak pakai lagi. Baru pakai. Janganlah pakai hari ni. Maksudnya kita dah tak payah pakai dah baju tu lepas tahun. Kita akan ditanya esok, baju banyak-banyak ni Allah akan tanya tak? Tanya. Harta kita ni akan ditanya. Allah tanya baju banyak tu kak, sampai 5 almari. Buat apa? Sayang. Sayang Ustaz, akak baju tu masa tu pinggang kak 25 inci. Mana nak dapat pinggang kerengga 25 tu kak? Sekarang ni terbalik 52, mana nak jumpa 25? Ya tak ya jugalah. InsyaAllah Kak Ustaz satu hari nanti pinggang akak ramping. Dia nak pinggang yang 25. Sedangkan sekarang 52, tak jumpa dah. Tak payahlah akak bagi dulu baju ni selagi mana ada manfaatnya, cantik lagi kat orang. Nanti kan dah sampai 25 beli baju lain. Mungkin baju pada ketika itu dah tak sama dah dia punya pesen dia. Ni pesen lama lah kak. Pesen baru. Sentiasa ada revolusi pada baju. Jadi kita appreciate saat-saat itulah ya. Jadi setiap apa yang berlaku itu ada manfaatnya, termasuklah juga kita ini apa yang diajarkan oleh para rasul iaitu kitab-kitab Quran, Taurat, Injil, Zabur mengajak manusia untuk kembali mengenal hakikat perjalanan hidup adalah untuk mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya kira sampai di situ dah saja dahulu. Mudah-mudahan apa disampaikan dapat sama-sama kita ambil iktibar dan jadikan sandaran dalam kehidupan. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya bukalah soalan kalau ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan jemaah tanya soalan. Rugi tahu tak tanya? Saya tanya dulu ya. Seandainya kita akan menjalani takdir Allah ni,
Ya. Kita memang dah banyak cita-cita, tapi satu cita-cita tu pun memang tak menjadi kenyataan seperti apa yang kita nakkan. Tapi Ya. akhirnya Allah gantikan dengan satu benda yang mungkin orang tak pandang benda tu sebagai sesuatu yang menarik, sebab dia memang tak nampak keduniaan yang mewah ataupun besar ataupun dan sebagai kenikmatan tu lah. Tapi kita bahagia je dengan kehidupan tu. Okay. Jadi Al-Kisahnya bila kita berada di atas jalan tu yang tak popular ni, tak popular dari sudut keduniaan ni, tapi orang tetap berkatakan yang kita ni kurang berusaha, sedangkan kita ni sentiasa melakukan yang terbaik untuk segala apa yang kita buat, walaupun benda tu bukan semata-mata untuk kemewahan, untuk yang benda yang nampak di mata orang yang kita rasa benda tu fana dan kita tak rasa macam kita nak mengejar yang fana tu. Tapi bagi pendapat orang akan terus mengatakan yang kita ni tak berusaha sebab tu kita berada di sini. Macam tu. Macam mana gitu Ustaz? Baik. Terima kasih. Soalannya sangat bagus, iaitu berkenaan dengan takdir, ya, apa yang kita ada tu, apa yang orang pandang itu menjadi kegusaran dalam hati kita. Pertamanya, kita bergerak dengan takdir kita masing-masing, ya. Bila kita bujang, orang tanya bila nak kahwin. Bila dah kahwin, orang tanya bila ada anak. Bila dah ada anak, bila nak tambah anak. Ya, bila hantar anak sekolah agama, nanti nak makan apa dah besar. Bila hantar sekolah kebangsaan, anak ni bila nak belajar agama, nanti kan tak terus semayang, susah. Jadi kita selalunya respon pada bertindak balas ikut pandangan orang. So pertama sekali, kita kena tahu bahawasanya orang lain tak tahu apa yang kita lalui, satu. Dan yang kedua, nak manage expectation orang ini, selalunya benda yang sangat memenatkan. Kita boleh minimize saja, boleh kurangkan, dan kita tak perlu terkesan 100%. Kita boleh ambil pendapat orang dan kita tak boleh jadikan itu sebagai perubah objektif hidup. Dia hanya boleh membantu. Kalau nasihat itu membantu yang melajukan kita ke arah objektif hidup kita, maka okey. Kalau ia hanyalah sekadar melambatkan proses perjalanan sampai ke objektif hidup kita, maka kita anggaplah ia sebagai satu maklumat yang kita terima dan tak perlu ambil pusing. So begitulah, kalau kita dah ada apa yang kita dapat dan itu matlamat kita, jadi kita tak perlu pesu. Contohnya kita dah ada degree. Dia tengok kawan-kawan kita semua ada master dan PhD. Sedangkan kita punya bidang kerja tak perlu pun ambil master dan PhD. Tapi sebab kita nak macam kawan kita ada PhD, kita pun ambil. Lepas tu kita sengsara, lepas tu menangis. Kenapa aku ambil PhD Sebab aku kerja dalam bidang banking ini, tak perlu ada PhD, perlu ada pengalaman. Orang yang kerja dalam lecturer, dia perlu ada PhD. So maksudnya tak perlu terima pandangan orang 100% lalu merubah kita punya objektif perjalanan hidup. Kita ada objektif. So maknanya apa yang kita ada, kalau orang tak faham, jadi kita kena rasionalkan baliklah apa yang kita dapat. Dan kalau orang pandang kita miskin dan kita tak berjaya sebahang, tak berusaha, itu kita tak boleh kawal. Kita memang tak boleh kawal pandangan orang. Kita boleh kawal apa yang kita buat di tangan sekarang. So be happy, redha, terima dan syukur pada Allah Ta'ala. Orang tak tahu perjalanan kita, kita sahaja yang tahu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Macam mana cara kita nak melenyapkan kenangan pahit yang berlaku dalam hidup kita? Baik. Dan juga satu, kedua, bagaimana kita nak, tadi saya tertarik dengan Ustaz katakan target kita tu tinggi, sedangkan kita tak mampu capai, lepas tu kita rasa kecewa. Contoh saya lah Ustaz. Saya hidup dalam kesedihan tu, saya rasa kan bukan hidup saya banyak kesedihan dalam sesuatu suasana tu. Apabila kita berjumpa dengan suasana yang sama, kesedihan yang lama tu datang. Contohnya kan kalau kita buat amal ibadat kan Ustaz, kita buat dalam keadaan yang sebagai manusia yang sempurna. Tapi sekarang saya dah OKU, saya dah tak jadi orang sempurna macam dulu. Jadi hidup sedih je Ustaz. Bukan sedih kerana OKU, sedih kerana saya tak dapat rasa apa yang saya rasa dulu. Baik. Bagaimana saya nak hilangkan rasa tu Ustaz? Baik, macam ni baik. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan Puan diberikan kekuatan. Amin. Yang pertama sekali, macam mana kita nak lupakan kesedihan yang silam.
Yang pertama, kita kena belajar satu, ya, sedih ni memang sebahagian daripada fitrah manusia. Nabi Muhammad SAW juga sedih ketika anaknya meninggal. Yes, jadi sedih ni tak salah. Dan sedih ini juga adalah salah satu terapi diri kita. Boleh menangis, ada kalanya kita perlu menangis. So menangislah kerana kita ni manusia, kita bukan robot. Robot AI memang tak menangis. Ya, kita ni manusia, maka menangis. Dan cara kita nak lupakan, dan sebenarnya kita tak perlu lupa, kita perlu terima. Kita perlu terima pahit, bitter memory itu kita kena terima agar ianya menjadi pengajaran. Jangan kita buat kesilapan yang sama, dan kita boleh kongsikan dengan orang. Ya, bila kita kongsi pengalaman hidup yang pernah kita lalui, menjadi manfaat pada orang lain. Ya, sebab experience is the best teacher. Pengalaman kita itu berharga untuk orang lain. Kita dah berniaga kedai Dobi 10 tahun. Kita dah melalui sepak terjang Dobi, naik turun. Bila kita buat seminar untuk budak-budak yang baru nak berniaga Dobi, so kita kata, awak tak perlu ulang kesilapan saya. Ini benda yang saya nak beritahu. Macam itulah. Contohnya bila ada couple nak bercerai, dia datang jumpa kita. Kita kata, awak tak perlu bercerai, awak hanya perlu adjust. Jangan runtuhkan masjid, jangan bakar kapal. Adjust mana yang boleh, sebab nak start all over back again sangat susah. So tak berbaloi hanya lepaskan geram hanya untuk suffer lepas tu. Benda boleh adjust, so adjust. Kita kahwin dengan orang, bukan kahwin dengan malaikat. Ada salah dan terimalah kesalahan itu dan move on. Macam itulah. So maknanya apa yang pahit dalam hidup, kita terima dulu, kemudian beri manfaat pada manusia lain. Baik. Kemudian apabila kita telah pun mengalami kesan daripada salah keputusan dulu, ataupun apa yang kita ada mungkin sakit, okay, macam akak tu cakap tadi, okay you. Kita akan nampak kurang kalau kita duduk dengan orang yang lebih. Tapi kalau kita duduk dengan orang yang lebih kurang, kita akan rasa betapa syukurnya aku. Ya, sebab tu dia ajar kita selalu tengok orang yang lebih rendah. Kalau kita ada kereta yang buruk, jangan tengok kereta yang mewah, tengok orang yang naik motor. Alah, dia motor. Kita kereta at least ada tempat teduh. Orang yang ada motor, jangan tengok orang yang ada kereta, tengok orang yang ada basikal. Kita at least laju ni, press jalan, orang lain kayuh. Kita yang ada basikal, tengok orang jalan kaki. Kita dia ajar untuk orang tengok di bawah. Kalau kita, yelah macam akak sebut, okay you mungkin tak ada kaki, jadi kita tengok kita masih lagi hidup. Orang yang dah mati, meronta-ronta nak hidup. Ada yang meninggal, baru ni kawan saya meninggal. Umurnya 43 tahun, muda. Kita mungkin 65 tahun, hidup lagi. Kita dengan dia, mana lebih untung? Kita lebih untung sebab kita 65 tahun, dia 45 meninggal. Jadi maknanya dalam hidup kita ni, kita memang tahu itu takdir pahit. Tapi kita kena cuba beautifykan ia dengan melihat orang lain yang lebih suffer. Kalau tengok dia orang di Palestin, lagilah langsung, bukan diri dia saja, the whole nation collapse dengan peperangan. So always put our feet in others' shoes. Bila kita letakkan kaki kita dalam kaki orang lain, Allahu Akbar, betapa banyaknya nikmat yang masih belum aku syukur lagi sebelum aku meminta nikmat yang telah Allah ambil. So kita diajar untuk menghitung nikmat, bukan menghitung dipanggil susah yang kita tempuh. Ya, mudah-mudahan menjawab persoalan puan tadi, insya-Allah. Terima kasih, okay. Ustaz. Sama. Tak ada ya? Dah 9.30 dah. Nanti kan ada nak masak lah, Kang. Puan yang angkat tangan tu, silakan Puan. Seandainya nak tanya, Puan Nur Ashikin Amir Hamzah. Silakan Puan. Ya tu, angkat tangan tu. Tercukup, tak perasan. Baik, panggilan terakhir. Okey, baik, silakan. Ustaz, ada certain segelintir orang yang tak suka dengan terms berdamai dengan takdir bila dia cerita pasal benda-benda yang terjadi pada diri dia ke dunia ke keadaan sekarang kan. Bila ada yang nasihatkan kita berdamai dengan takdir, dia macam marah-marah. Macam mana kita nak cakap lepas ni? Betul, baik. Dia kena ikut konteks. Berdamai dengan takdir ni kena ikut konteks. Maksudnya kalau dia kekal dalam maksiat, dah tak ada saya ahli maksiat Ustaz, saya redha je. Bukan macam tu. Ya, mungkin salah faham konsep berdamai dengan takdir.
Berdamai dengan takdir bukan bererti tak buat apa-apa. Ya. Berdamai dengan takdir ni dia mesti ada kayu ukur, measurement. Dia mesti ada tempat jejak dia. Takdir apa yang kita nak berdamai ni? Kalau kita tengah buat maksiat, tengah berzina, saya redha Ustaz, berdamailah dengan takdir sebagai seorang pezina. Itu salah konsep dia. Ya. Saya nak macam mana Ustaz, saya ni memang dilahirkan orang miskin, biarlah saya miskin sampai kiamat. Saya ni memang dah dijadikan lahir-lahir jadi asnaf zakat, biarlah saya kekal jadi asnaf zakat. Lepas tu duduk depan TV makan popcorn, tak kerja ke kak? Saya berdamai dengan takdir, saya jadi asnaf zakat sampai kiamat. Itu salah konsep tu. Itu bukan berdamai dengan takdir, itu malas. Malas bukan redha dengan takdirnya. Betul lah tu. Betul yang dia marah tu konsepnya betul. Yang berpegang dengan berdamai dengan takdir pun kena ikut konsep yang betul. Ya, dia kena ikut case to case basis, ikut situasi. Kalau duduk, saya pernah agihkan zakat, tengok ni duduk depan TV, rumah asnaf zakat tu lagi grand daripada rumah saya yang menyampaikan zakat. Wih, ada home theater lah ni, kereta Mercedes ni, betul ke asnaf zakat? Betul lah Ustaz, saya ni, yalah walaupun ni semua orang bagi Ustaz. Orang bagi. Abang tak kerja ke? Saya nak kerja macam Ustaz. Kerja dengan ni orang tak suka. Kerja dengan ni orang tak suka. Kerja dengan ni orang tak suka saya Ustaz. Jadi begitulah, biarlah saya tak kerja, biarlah saya jadi asnaf zakat sampai bila-bila. Senang, duit free. Barulah saya jadi trigger. Rupanya malas bukan asbab untuk jadi asnaf zakat. Ya. Jadi berdamai dengan takdir dengan konsep itu hukumnya berdosa. Berdamai dengan takdir artinya kita dah berusaha. Tapi jadi sebaliknya. Kita redha, terima, move on. Move on. Usaha lagi. Dah usaha. Baru pacak kedai, hujan. Tak apalah, hujan. Hadap je lah. Itulah damai dengan takdir. Dalam kita berusaha, jadi seperti apa yang tidak kita kehendaki, lalu berdamai dengan takdir. Usaha lagi. Lalu jadi apa yang tidak seperti apa yang kita kehendaki, berdamai dengan takdir. Usaha lagi. Bukan berdamai lalu tak berusaha. Itu salah. Saya ni sakit lah Ustaz. Sakit apa? Sakit gigi. Jadi, saya berdamai dengan takdir. Biarlah gigi ni sakit. Pandai pula dia cari doktor gigi. Doktor gigi sakit lah denyut. Doktor kata, akak berdamailah dengan takdirnya. Sudah. Itu betul-betul damai tu. Itulah. Ya. Jadi doktor pun tahu tak agak macam ni lah. Sakit dia tak sakit, kita ikhtiar ya kak ya. Ikhtiar. Jadi maknanya dalam dia kena ikut situasi. Tidak berarti damai dengan takdir lalu tak ada usaha. Usaha kena ada sebab kita ni makhluk. Kita ni diuji oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah nak tengok sejauh mana kita menjadi hamba yang berkualiti. Kalau pergi dewan exam, dapat kertas paper exam, tak jawab ke? Pen saya tak ada dakwat. Jadi, jawapan tahu tak? Tahu. Tak ada pen? Tak ada. Jadi buat apa? Saya berdamailah dengan takdir. Tutup, tengok je. Tengok je. Tak jawab exam. Saya tak boleh jawab kerana takdir telah menentukan. Saya tak ada pen di sini. Ini orang jadi kita suruh dia pergi kelas ataupun pergi masjid, bendam dalam kolah masjid. Bangun. Itu bukan berdamai dengan takdir, itu gila. Boleh tak ada pen? Alah, dah habis pula pen nak jawab exam macam mana? Tak apalah, saya cakap dengan lecturer. Lecturer, saya baru nak tulis jawapan. Pen dah habis dakwat, saya berdamai dengan takdir. Titik. Itu kelakar. Lecturer tu kata, aduhai, ini tasawuf tinggi sangat aku punya student ni. Pen tak ada pun dia berdamai dengan takdir. Inilah ketentuan Tuhan pada saya ya. Habis dah ni, pensel tekan dah, habis dah ink dia. Termenung dia. Jadi tak ada, itu bukan berdamai dengan takdir. Itu minta maaf lah, itu mungkin gila sikit lah. Gila sikit. Wallahu a'lam. Ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama. Popcorn apa? Asyikin nak tanya ke tu? Ustaz, saya ada seorang kawan ni, dia dapat dia memang tiap-tiap dia ada sakit psikiatri. Lepas tu tapi dia ni seorang yang rajin beribadah lah, macam maknanya solat tak tinggal semua dia buat lah. Lepas tu ada setengah orang yang tak faham, orang cakap punca-punca dia kena sakit psikiatri tu sebab dia tak mendekatkan diri dengan Allah. Apa pandangan Ustaz? Baik. Betul lah, salah satu punca bukan satu-satunya punca.
salah satu punca psikiatris ataupun sakit jiwa kerana jiwa tu kosong. Bila jiwa ni kosong, minta Syikin mute kan. Nanti kan dengar anak ceramah tu. Baik. Jadi bila jiwa ni kosong, jadi apa saja yang masuk itu akan dicemari dengan kotoran lah. Kita ada bekas. Kotor pula, ada tai cicak, ada telur lipas, ada habuk. Jadi masuklah air sirap ke, air oren ke, air mineral ke, air badak ke, air apa semua masuk. Kita minum tak? Tak. Sebab apa? Sebab cawan dah kotor. Jadi betul lah asas kepada orang itu dia depress dan stres ataupun masalah sakit jiwa kerana asasnya adalah jiwanya kosong. Salah satu faktornya. Tapi tidak nafikan bila cawan tu dah bersih, air pun masuk jernih, tiba-tiba datang orang bawa racun. Kotor juga cawan tu, air tu. Itu faktor luaran. Jadi dia both ways pun betul. Kerana hatinya kosong daripada Allah pun dia. Tapi dia memang asalnya ingat pada Allah. Tapi dia stres, dia depress juga. Sebab dia tak boleh nak terima. Mungkin stres sebab pejabat ataupun expectation orang terlalu tinggi ataupun dia punya harapan tak seperti apa yang dia nak. Jadi kena pandailah kawal. Hidup kita ni kita kena yakin ada takdir baik dan takdir buruk. Ya, jadi kalau psikologinya kalau dia stres dan depressed maka dia kena neutral kan, dia kena jumpa orang, kena kembalikan self esteem dia, naikkan jati diri dia. Kena jangan duduk dalam situasi yang dipanggil toxic environment agar dia boleh kembali bangkit jadi manusia yang okey sebab dia dah berada di negative side. Dia bukan ground zero, negatif. Jadi dia ground. Kalau orang yang berada di ground zero ni kosong, dia gagal tapi dia tak stres. Yang ni dia dah lah gagal, stres. Tapi ada orang berjaya stres juga. Jadi kena pandai-pandailah usaha insya-Allah nah. Wallahu a'lam. Baik. InsyaAllah. Baik, kalau dah tak ada lagi soalan, saya mohon untuk kita tutup dulu perjumpaan kita kali ini. InsyaAllah pada masa yang akan datang, kita sambung lagi perbincangan kita dengan Al-Fadil Ustaz insyaAllah. InsyaAllah. Baik, saya tutup ya Ustaz. Alhamdulillah. Usai sebuah pengajian tentang akidah yang sempurna, Masya Allah, padat dengan motivasi tentang matlamat keberadaan kita di dalam dunia yang fana ini. Hiduplah dengan tujuan kerana kita diciptakan untuk misi masing-masing. Orang beriman tidak menyesal dan bersedih serta cemas dengan masa hadapan atau takdirnya. Hapuslah air matamu, sesungguhnya kita semua diuji dan pandanglah keindahan di sebalik kepahitan yang kau rasakan. Alhamdulillah, sebuah pencerahan yang jelas dengan kelancaran dan juga diharapkan agar kita semua Allah kurniakan kefahaman lalu dapat beramal dengan ilmu yang diperolehi pada pagi ini. Jazakallahu khairan katsira buat Al-Fadil Ustaz Haji Sabran Jamil bin Abdul Razak atas curahan ilmu dan pencerahan buat keluarga besar Gemenur Iman. Hanya Allah yang selayaknya membalasnya. Jazakallahu khairan juga buat para hadirin dan juga para penginfak istiqamah yang dirahmati Allah, juga yang terpilih para ahli tadbir urus Gemenur Iman yang istiqamah dan berdedikasi sekalian. Semoga Allah gantikan segala pengorbanan dan sumbangan kalian dalam jalan dakwah ini dengan limpahan kebaikan dan nikmat. Diharapkan kita semua Allah pilih lagi untuk mengimarahkan kuliah asar pada 5.15 petang nanti bersama Al-Fadil Imam Muhammad Farid bin Syari dengan pengajian berkitab Al-Wafi wa Syarah Hadis 40 Imam Nawawi. Saya Adik Irma dan juga mewakili pihak pengurusan mohon ampun dan maaf atas hilaf dan kelemahan dalam mengacarkan kuliah pagi ini. Sebelum kita akhiri keberadaan kita ini di taman-taman syurga, kita mohon pimpinan bacaan tasbih kafarah suratul As daripada Al-Fadil Ustaz yang disegani. Semoga kita bertemu lagi akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Al-Fadil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.